La haula wala quwwata. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Wahai sekalian hamba Allah, saya berwasiat dan berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada semua sidang Jumaat, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah. Sama-samalah kita mentaati Allah. Semoga kita termasuk dalam golongan manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sekarang kita berada dalam bulan yang maha mulia. Bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala hatta mari menjadi tetamu kepada kita umat Islam. Yang mana bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kebaikan yang disedia khas oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan dalam setahun. Tujuannya di antaranya banyak tujuan. Pentingnya serup akhir al-ghayah paumai dia nak kita bakal jadi ahli syurga. Ini Ramadan. Yang Allah datangkan Ramadan nak membina, mencetak, mempelit, memproduk orang Islam menjadi ahli syurga. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Bulan Ramadan bulan yang dimulakan turunnya Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena sebelum turunnya Al-Quranul Karim, manusia berada dalam kegelapan dan kegulitaan kufur, kegulitaan jahiliah, kegulitaan segala-gala keburukan, gelap gelemak, tak tahu nak menuju kepada Al-Haq, tidak ada jalan nak menuju kepada syurga. Sedangkan fitrah manusia mahu kepada kebaikan. Fitrah manusia mahu kepada Al-Haq. Fitrah manusia mahu kepada syurga, tidak mahu kepada neraka. Tetapi sebelum turunnya Al-Quran, manusia berada dalam kegelapan.
Tak tahu nak hadap ke mana nak menuju kepada syurga Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala murahkan pada bulan Ramadan turunnya Al-Quranul Karim untuk menjadi hudan linnas. Nak tunjuk manusia ke jalan yang betul. Wa bayyinatin minal huda, dan keterangan daripada huda. Wal furqan, dan Al-Quran juga merupakan pembeza. Nak manusia pandai nak beza hak mana jalan ke syurga, hak mana jalan ke neraka. Hak mana Islam, hak mana kufur, hak mana al-haq, hak mana al-batil. Hak mana yang disetujui, yang dikasihi oleh Allah, dan yang mana yang dibenci dan dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Al-Furqan, Al-Quranul Karim, mula turunnya di bulan Ramadan. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Manusia tetap berada dalam kegelapan dan kegulitan jahiliyah kufur selama mana tidak ada Al-Quran Karim. Di awal surah Ibrahim, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Kitab Al-Quranul Karim yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, tujuannya litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, supaya engkau guna Al-Quran ini untuk nak mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Nak watubik manusia daripada etikad, akidah yang menyeleweng, daripada cara hidup yang jahiliah, daripada akidah yang ghairi sahih, batilah, daripada ibadat yang tidak betul, daripada akhlak yang buruk, kepada an-nur, kepada cahaya Islam, kepada cahaya al-haq, kepada cahaya akhlak yang mulia, kepada cahaya cara hidup yang benar, kepada cahaya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Al-Quranul Karim yang dimulai turunnya pada bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran untuk nak bina manusia biar jadi Muslim yang sebenar di segi akidah, Muslim yang sebenar di segi iman, Muslim yang sebenar di segi tauhid, Muslim yang sebenar di segi ibadat, Muslim yang sebenar di segi akhlak, Muslim yang sebenar di segi cara hidup, Muslim yang sebenar di setiap segi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ramadan bulan siam, bulan puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan bulan siam, bulan puasa. Dan tujuan puasa tattaqun, untuk nak mengangkat takwa, untuk nak mengangkat ketakwaan bagi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Bulan Ramadan, bulan yang Allah menambahkan amalan lebih banyak daripada bulan-bulan lain. Siam tak ada bulan lain kecuali hak sudah. Qiyam tak ada bulan lain, ada bulan Ramadan saja. Iktikaf 10 ke Ramadan tak ada bulan lain, ada bulan Ramadan saja. Lailatul Qadar ada bulan Ramadan saja. Berarti beberapa amalan yang Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada bulan Ramadan dalam bentuk yang wajib seperti siam, dan dalam bentuk tatawwu ataupun sunat seperti qiyam Ramadan, iktikaf 10 akhir Ramadan, dan Lailatul Qadar, amalan pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama di antara amalan yang Allah tambahkan ialah siam, selain daripada yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, la'allakum tattaqun. Puasa juga nak mengampunkan dosa hamba-hamba Allah. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bersiam pada bulan Ramadan karena tolakan iman, karena tolakan ihtisaba, mau kepada mengharapkan balasan baik daripada Allah, diampunkan semua dosa yang telah lepas.
Ini yang pertama siam. Boleh pahala banyak. Lepas tu, diampunkan dosa oleh Allah. Man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berqiyam malam-malam malam-malam Ramadan di antaranya solat tarawih kerana imana dan kerana ihtisaba, diampunkan semua dosa yang telah lepas. Pahala banyak sembahyang tarawih, diampunkan dosa juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan ibadat pada malam Lailatul Qadar, beramal pada malam Lailatul Qadar, pahala banyak. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan. Lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Ini pahala yang Allah bagi kepada orang yang mendirikan amalan ibadat pada malam Lailatul Qadar. Bukan sekadar Tuhan nak bagi pahala sahaja. Bahkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan semua dosa yang telah lepas. Allahu akbar. Allahu akbar. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah bersifat dengan Al-Alimul Hakim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Memang orang yang bersiam di waktu siang hari, dia berasa penat, berasa letih. Sepatutnya kena berkurang sikit amalan pada bulan Ramadan. Barulah ia sepatutkan ia tak agak letih puasa. Tapi dak Allah tambah. Allah tambah lagi. Malam kena dak qiyam lagi. Tengah hari letih dah. Malam siam lagi. Qiyam lagi. Supaya tarawih lagi. 10 akhir tinggal rumah. Pergi duduk di bait masjid. Iktikaf. Pada satu malam Lailatul Qadar. Buat ibadat dengan sepenuhnya. Allah tambah lagi. Sepatutnya kena berkurang kerana letih di waktu siang hari bersiam berpuasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang nawi mudah bagi kita beramal, nawi mudah kita bersiam, nawi mudah kita melakukan amalan ibadat apa qiyam tarawih, nawi mudah kita i'tikaf 10 hari Ramadan, nawi mudah kita melakukan ibadat pada malam Lailatul Qadar, nawi mudah kita bersedekah, nawi mudah segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala ikat setan. Belenggu syaitan, menggarikan syaitan, kerana yang kita dah berasa berat nak beribadat kepada Allah, dah berasa berat nak melakukan amalan soleh, dah berasa berat kita nak bersedekah, dah berasa berat nak berlaku akhlak yang baik. Syaitan yang menggodai kita, syaitan yang menghalang kita, syaitan yang menyekat kita. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengikatkan syaitan supaya kita tidak lagi diganggu oleh syaitan. Senang kita puasa di waktu siang, begitu siang hari berat pasal letih, tapi dengan mudah kita pakat pergi ke masjid untuk mendirikan solat tarawih. Tak ada payah bagi kita nak mendirikan ibadat pada i'tikaf pada 10 akhir Ramadan, dan tidak payah bagi kita dan tidak berat bagi kita nak melakukan amalan ibadat pada malam Lailatul Qadar, kerana penipu dan penyekat kita telah digarikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ramadan bulan nak beki akhlak. Nak beki akhlak orang Islam biar jadi akhlak yang baik. Kerana akhlak ni penting dalam Islam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya dibangkit aku untuk nak beki, nak menyempurnakan akhlak yang mulia. Selain daripada akhlak yang banyak, maka disebut di antara akhlak yang dibeki dalam bulan Ramadan ialah beki akhlak di segi percakapan. Percakapan iaitu tidak cakap bohong, tidak berdusta. Kerana cakapan dusta ni bahaya banyak, mengubah sikap orang, mengubah cutjun orang. Orang dia kasih kepada seseorang, tapi buat mai kecek bohong, buat kata gitu, kata gitu, fitnah lagi. Siapa ke seorang ni cutjun dia berubah, ada kena ke dia pun jadi benci ke dia pun ni. Sebab itulah dusta, bohong ni bahaya besar. Maka pada bulan Ramadan nak beki supaya orang Islam tidak berbohong lagi, tidak bercakap dusta, bahkan bercakap benar. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Malam yada' qawla zuri wala amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Maksudnya, siapa yang tidak meninggal cakapan dusta, masuk bulan Ramadan, duk bohong lagi. Dan beramal dengannya, beramal dengan dusta itu, maka Allah tidak berhajat bahawa ia meninggal akan makanan dan minumannya siam, iaitu siam. Allah tak ada berhajat, Allah tak ada nak kali ia tak makan. Allah tak ada nak kali ia tak makan, tak minum di waktu siang hari kalau ia duk bohong lagi. Naik kata tidak ada arti siam dia, puasa dia, kalau dia kecek bohong lagi. Ini nak mendidik kita supaya kita betul-betul bercakap benar. Sedangkan bercakap benar tidak berbohong bukan hanya pada bulan Ramadan. Bulan lain pun tak boleh juga, hari juga. Tapi buat mari bulan Ramadan, ia terjejas dengan pahala siam, pahala puasa. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bulan Ramadan, bulan yang dipergandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala amalan kita. Tak kira amalan solat, amalan baca Al-Quran, amalan sedekah, semua itu dipergandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam fa huwa li wa ana ajzi bih. Innama yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli fasiyamuhu lahu wa ana ajzi bih. Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'ami'ati dhifin ila siyam fa huwa li wa ana ajzi bih. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jal berfirman, setiap amalan anak Adam adalah baginya kecuali siam, maka ia adalah bagiku. Aku membalaskan dengannya, sesungguhnya ia meninggal makanan dan minumannya kerana tujuan aku, maka siamnya bagiku. Dan aku membalaskan dengannya setiap satu kebaikan dengan 10 seumpamanya, hingga kepada 700 kali ganda. Melainkan siam, maka ia adalah bagiku dan aku membalaskannya. Hadis ini jelas menunjukkan Allah ganda pahala amalan soleh pada bulan Ramadan hingga sampai kepada 10 dan hingga sampai kepada 700. Sebab itulah orang-orang yang faham, dah cerdas siap dah buat kontun, buat modal, buat peti, dah taruh sipai-sipai untuk nak keluar pada bulan Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan kerana pahala dia berganda. Sebab itulah kita banyak baca Al-Quran kerana pahala berganda. Sebab itulah kita banyak melakukan amalan soleh kerana pahala berganda. Itulah di antara kelebihan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita pakai usaha supaya kita menjadi ahli Al-Quran, supaya kita menjadi orang yang bersiam, siam yang betul, yang sah, dan supaya kita menjadi orang ahli qiyam Ramadan, dan supaya kita menjadi ahli akhlak yang mulia, dan supaya kita menjadi orang yang mendapat pahala yang banyak, dan supaya kita menjadi orang yang mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan hendaklah kamu menjadi orang Islam yang sempurna. Sempurna di segi iman, akidah, tauhid, ibadat, akhlak dan cara hidup. Mengikut kehendak Allah.
sebelum dari kamu menghembus nafas yang terakhir. Sebelum dari badan kamu dimandi oleh orang. Sebelum dari badan kamu dikafan dengan kain putih. Sebelum dari badan kamu disembahyangkan oleh orang ramai. Sebelum dari badan kamu diusung ke tanah perkuburan. Sebelum dari badan kamu dimasukkan ke dalam lubang kubur. Apabila sampai saat itu, tidak ada arti lagi bagi kamu nak menjadi orang Islam yang sempurna. Karena pintu telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sekarang kita berada dalam bulan mulia. Bulan Al-Quran. Bulan Siyam. Bulan banyak amalan ibadat. Bulan yang senang untuk kita melakukan ibadat karena dibelenggukan syaitan. Bulan yang dipergandakan amalan soleh. Bulan yang diampunkan dosa. Sebab itu marilah kita menjadi Ramadan ini betul-betul menjadi bulan yang kita kasih. Bulan yang kita sanggup menunaikan apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Di sana kita selalu terdengar. Katanya ada satu hadis. Awaluhu rahmah. Awsatuhu maghfirah. Akhiruhu itqu minan nar. 10 awal Ramadan penuh dengan rahmat. 10 pertengahan dipenuhi dengan keampunan. 10 terakhir bebas dari api neraka. Saya dapati banyak ulama-ulama yang menyentuh tentang hadis ini. Ittifaq ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif. Tak betul. Sebagian ulama mengatakan arti maksud hadis ini tidak betul, tidak sahih. Tidak sah. Karena mengatakan rahmat Allah hanya 10 di awal Ramadan sahaja. Sedangkan rahmat Allah meliputi setiap hari dan setiap malam. Dan yang kedua, ulama mengatakan hadis ini tidak sah karena bercanggah dengan maghfirah Allah hanya pada 10 akhir Ramadan, 10 awal, 10 tengah saja. Sedangkan hadis lain jelas menyatakan Allah mengampunkan dosa setiap malam, setiap hari pada malam-malam bulan Ramadan. Berarti 10 awal rahmat, 10 tengah maghfirah, 10 akhir itqu minan nar, hadis dhaif dan ulama tidak suka dengan makna dan isinya bercanggah dengan hadis-hadis lain. Auzubillahi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalul lailati min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya bigal khair ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila awal malam daripada bulan Ramadan dibelenggukan syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat, ditutup pintu-pintu neraka, maka tidak dibuka daripadanya satu pintu pun. Dibuka pintu-pintu syurga, maka tidak ditutup daripadanya satu pintu pun. Dan menyerulah oleh penyeru, wahai pencari kebaikan, segeralah kamu kepada ketaatan. Dan wahai pencari kejahatan, berhatilah kamu dan bagi Allah beberapa orang hamba yang dibebaskan daripada neraka. Demikian itu adalah pada setiap malam. Hadis ini jelas. Royak kata di antara kelebihan awal Ramadan, iaitu malam yang pertama tu. Malam yang pertama iaitu malam yang dimulakan dengan belenggu syaitan. Malam mula-mula tu selalu dah tutup pintu neraka. Malam awal Ramadan ialah malam yang mula dibuka pintu syurga. Dan malam yang pertama itu juga dimulakan dengan seruan yunadi munadin ya bil khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan hadis ini menunjukkan bahawa
Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah. Allah membebaskan hamba-Nya daripada neraka setiap malam. Ni nak kata hadis ni mari rak di atas hadis yang mengatakan keampunan dan itu minan nar hanya di 10 akhir Ramadan, bukan setiap malam. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cukup Ramadan sebulan 30 hari ataupun 29 hari ini Allah nak mencetak, melahirkan kita menjadi ahli syurga. Berarti kalau kita tak bergaduh dengan Ramadan, dok hanya puasa. Kalau dulu kita faham Ramadan hanya puasa aja. Tak ada bergaduh dengan iktikaf. Kalau Lailatul Qadar pun dok bergaduh dengan nyo tundo, air lipoh, dok bergaduh kat tu, tak bergaduh dengan ibadat sebagaimana diceritakan oleh Allah. Kita tak nak bergaduh dengan Al-Quran, bukan kita baca saja. Sedangkan dalam hadis-hadis menunjukkan pada bulan Ramadan tadarus Al-Quran. Bila belajar lagi mari. Pakat mengajar lagi mari. Hak ada faham maksud, wayak maksud. Hak baca tak kena pakat beki. Itu dia tadarus Al-Quran Al-Karim. Oleh itu sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita pakat menghidup Ramadan sebenar sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan sebagaimana diamalkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita baiki diri kita menjadi orang Islam yang sebenar, Muslim yang betul dengan cahaya Al-Quranul Karim, melalui kita tadarus Al-Quranul Karim. Dan kita dapat melakukan amalan soleh yang banyak karena mudah bagi kita melakukannya karena syaitan telah dibelenggukan. Dan kita akan mendapat pahala yang banyak dipergandakan oleh kerana dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kerana kata pahala berganda. Dan kita akan mendapat keampunan daripada Allah akan segala dosa, beberapa amalan siyam, qiyam dan qiyam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan jadi muslim yang sempurna, bersih daripada dosa, banyak pahala, dan insya-Allah kita akan menjadi ahli syurga yang akan mendapat syurga pada hari kiamat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Warfa' bala'a wa waba'a anna wa an usratina wa an ikhwanina al muslimina al muslimat wan nasi jami'an. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.